Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat petang Jumaat ini kita bersama-sama untuk bincangkan secara beringkas setakat yang saya mampu untuk memudahkan pertanyaan agak ramai juga orang kepada saya secara peribadi berkenaan dengan moratorium yang disediakan oleh pihak Bank Negara Malaysia, yang mana kita semua faham secara umum moratorium itu bermaksud tangguhan diberi penangguhan daripada melaksanakan kewajipan kewangan kita oleh pihak kerajaan, daripada pihak kerajaan melalui bank negara kepada bank-bank komersial seluruhnya, termasuklah bank-bank development bank, pembangunan, ya, dan mana-mana pihak institusi keuangan yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Maka secara mudahnya 6 bulan tersebut akan diberikan pengecualian daripada kita bayar secara automatik, ya, secara automatik. Itu yang asal lah, yang asalnya Bank Negara sebut secara automatik. Walau bagaimanapun oleh kerana Islamic produk mempunyai beberapa keperluan lain, begitu juga dengan hire purchase, lalu ia tidak boleh dengan sewenangnya untuk secara automatik. So ada additional requirement yang diperlukan. Maka atas asbab itu Bank Negara pada 30 April ataupun hari ini mengeluarkan semalam, mengeluarkan satu lagi kenyataan berkenaan keperluan untuk pihak bank terbabit ataupun Islamic Bank untuk berbuat sesuatu untuk memastikan moratorium ini boleh dilaksanakan mengikut undang-undang syariah juga untuk produk-produk Islamic finance, Islamic banking, ya. Baik, kemudian apa yang kita nak maklumkan juga umumnya, bukan semua produk dan bukan semua peminjam ataupun pelanggan yang dapat moratorium ini hanyalah untuk beberapa jenis pembiayaan, atau iaitulah personal loan atau personal financing, home financing, car financing, term financing, ya, tetapi kad kredit tidak termasuk, ya. Dan begitu juga hanya untuk SME dan orang-orang perseorangan. Mungkin ada beberapa syarikat yang mungkin besar, saya tak pasti, mungkin dia tidak termasuk di dalam yang layak untuk mendapatkan kemudahan ini. Baik, jadi sebelum saya pergi kepada teknikal, dari sudut teknikal dan dari sudut syariah, kita ada 3 segmen. Segmen pertama saya terangkan secara umum kekurangan dan kelebihan moratorium ini, kalau kita nak ambil atau tidak. Yang kedua, saya akan terangkan secara ringkas teknikal, sikit je teknikal kiraan untuk kita faham apa itu compounding interest, apa itu tidak compounding, sebagai kita faham apa kesan dia kepada bayaran akan datang, ya. Kemudian part yang ketiga, kita akan bincangkan secara ringkas lagi padat hal-hal berkaitan dengan hukum syarak. Saya tidak akan pergi kepada adakah Islamic finance, Islamic banking ni palsu dan seumpamanya, itu perbincangan lain. Tidak ada yang palsu, semuanya telah pun disahkan oleh para ahli ulama satu dunia. Cuma bantuk particular isu ini sahaja, bagaimana Islamic Bank untuk menggarapinya, kerana dia akan boleh menyebabkan harga yang telah dikontrakkan di peringkat awal terlebih daripada yang asal, ya. So itu sahaja. Jadi ada 3 segmen. Kita pergi segmen yang pertama, nak habis tadi mukadimah. Baik, kita pergi segmen yang pertama, kekurangan dan kelebihan. Kita pergi kelebihan dulu. So kelebihan moratorium ini, yang pertama adalah untuk menyediakan cash ataupun tunai, tunai kepada rakyat yang rakyat yang terlibat dalam keadaan kesukaran untuk membuat jualan, tapi dia ada
produk dengan bank. Contohnya peniaga-peniaga kecil yang mereka ini bila tak boleh berniaga sewaktu moratorium, sewaktu PKP dan MCO, lalu mereka tidak ada income, malah selepas PKP pun mungkin pendapatan mereka belum boleh dikatakan sejajar dan setara dengan sebelum PKP. Maka untuk memudahkan kumpulan ini, moratorium dibenarkan supaya mereka tak kekeringan cash atau tunai untuk bayar kepada bank. Itu kan bagus. Itu satu. Yang kedua, cash itu juga diperlukan kepada orang yang mungkin kena gaji potong. So walaupun ada sebahagian besar syarikat yang tak layak dapat bank negara, tak dapat kerajaan punya subsidi untuk gaji pekerja. So jadi mereka ni gaji kena potong. Bila gaji potong termasuklah M40, sebagai contoh dia gaji 25,000. Memang nampak banyak, tapi bila banyak gaji, dia banyaklah komitmen. Dia bayar rumah sampai tanah sana sini, kereta 4-5 buah kan. Takkan nak terus buang gitu saja, tak mudah. So kalau dia bayar bank, tak cukup lah. Sebab dia katalah dia kena potong gaji. Dia kena potong gaji sikit, allowance dia kena potong, jadilah sampai 15,000 saja sebulan. Maka mana dia nak dapatkan duit untuk bayar yang lain tu? Dia nak let go dia punya aset tidak mudah. Dan kalau dia let go secara serta-merta, mungkin dia akan duduk dalam kerugian yang besar. Maka orang macam ni akan mendapat kelebihan daripada moratorium itu. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang kena buang kerja. Ada orang yang kena buang kerja. Jadi sebabnya syarikat terpaksa mengecilkan operasi. Maka orang-orang macam ni ada kena bayar bank, kereta, rumah dia. Jadi jadinya orang macam ni juga memerlukan moratorium itu, kerana mereka perlu ada masa 6 bulan diberikan untuk mencari kehidupan dan side income yang baru, pendapatan baru. Yang keempat, iaitulah orang-orang yang pemilik syarikat IKS, SME yang mana operasi mereka terbantut. Satu, kerana MCO. Yang kedua, kerana COVID secara umum. Itulah sebagai contohnya hotel bajet ataupun kedai gunting rambut, so jadi operasi mereka ataupun kilang-kilang tertentu, restoran, mereka ni kehilangan pendapatan. So katalah mereka ada rumah, ada personal financing, so mereka nak bayar macam mana? So oleh kerana itu moratorium ni memberikan kelegaan kepada mereka. Kemudian yang seterusnya, cash ini juga kelebihan dia. Moratorium ini memberikan tunai dan cash untuk menggalakkan rakyat boleh satu menyimpan bila perlu akan datang kalau ada kesukaran cash, dan juga untuk berbelanja, untuk meningkatkan kuasa beli, kebolehan beli, disposable income kepada rakyat, supaya pergerakan ekonomi seluruhnya bergerak. So jadi nanti tak ada lah buka lepas PKP, buka kedai, buka ni semua sekali, buka tempat pelancongan, tak ada orang datang sebab semua orang nak kena bayar bank dan pendapatan dah tak ada. So jadi dengan bolehnya dihadkan, ditangguh pembayaran bank ini, menjadikan orang-orang macam ni mempunyai kemampuan untuk berbelanja. Sebab perbelanjaan penting kepada secara makro, secara luas kepada seluruh negara. So jadi, dan mereka maknanya menggalakkan mereka berbelanja dan kekal berbelanja dan tidak terlalu menyimpan. Sebab bila tahu recession ataupun kegawatan akan datang, kegawatan tu antara takrifan ni adalah dua kuarter GDP tu jatuh. So jadi kita dah masuk dah tu, GDP KDNK ke apa, jatuh, maknanya pengeluaran tu kurang. So jadi atas sebab itu kita mesti ada domestik punya perbelanjaan supaya ekonomi punya circulation adalah kemas. Baik. Jadi itu cash. Yang keseterusnya satu lagi, kelebihan moratorium ini akan menyebabkan kita boleh save. Contohnya kita bayar setiap bulan 2,000 atau 3,000 kepada dua produk yang kita pakai. So 3,000 kali 6 kita ada RM18,000. So 18
RM18,000. 3,000 kali 6 bulan ada 18. So RM18,000 ni diharapkan rakyat campur dengan EPF tu, dia pandai sama ada berbelanja sebahagian lagi dia pergi labur tempat yang boleh dapat keuntungan yang lebih tinggi. Tapi ini kita bimbang sikit sebab kemampuan rakyat kita untuk mengenal pasti tempat pelaburan adalah meragukan, sebabnya banyak yang sudah kena tipu, termasuklah orang profesional dan orang yang tidak profesional, semuanya ada pernah kena tipu. So atas sebab itu kita bimbanglah sikit. Maka kita sarankan lebih bagus kalau pergi ke mana-mana yang berlesen punya tempat pelaburan, khususnya robo advisory, yang mana robotik yang akan mengagihkan ke mana yang sepatutnya kita boleh ni. Tak berguna benda tu sebab dia tak ada tempat ni. iPhone 8 dia tak ada sambungan untuk suara. Saya tahu suara saya tak berapa jelas di Facebook Live, tapi kuatkan suara di komputer anda lah. Okey, kemudian habis. Itu je kelebihan dia maknanya. Kelebihan dia tu secara mudah. Kan kita tengok kekurangan dia pula. So jadi kelebihan dia mikro ada, makro pun ada. Fair. So kekurangan yang pertama sekali, tunai yang kita dapat itu adalah sementara. Maknanya tiada sementara, dan jaminannya kita akan kena bayar lebih. Maknanya sebagai contohnya ada pihak yang membuat kajian. Sebagai contoh, kalau kita boleh save RM10,000 atau RM12,000, nanti bila 6 bulan tu akan dibawa ke belakang, daripada 30 tahun sahaja kita punya pembiayaan rumah jadi 30 tahun 6 bulan. Jadi setiap bulan akan ada interest. So interest itu akan cost lebih daripada RM12,000. So jadi katalah kita dapat cash RM12,000 setiap bulan, kita tak perlu keluar untuk bayar bank, tapi di dalam tempoh yang dipanjangkan tu, kita akan bayar lebih banyak. Itu dalam keadaan tidak compounding. Kalau compounding lagi dahsyat, tapi saya kira yang tidak compounding, dalam kiraan dia lebih kurang dalam RM20,000 lebih. So maknanya secara umum. Tapi bagi setengah orang itu mungkin tak ada masalah, sebab tak apa, saya perlu cash sekarang, pada masa akan datang saya insya-Allah saya boleh manage, saya boleh uruskan sumber pendapatan lain. Itu kalau dia boleh settle gitu, dia tak jadi kekurangan lah, dia tetap jadi okey lah. Tapi bagi orang yang tak tahu, jangan rasa seronok dengan cash ni. Tidak ada interest holiday, semuanya ada interest. Yang Islamik nanti sekejap, kita cerita umum. Kemudian maknanya tidak free. Dia tidak free. Kemudian yang ketiga, kenapa bank mesti masih lagi nak ambil interest untuk 6 bulan yang di-extend, yang extended 6 months tu? Kerana bank pun tidak dapat pengecualian daripada tak bayar interest kepada penyimpan, pendeposit. So bila kita simpan duit kat bank, setiap bulan, setiap hari, setiap bulan tu dia akan ada kekiraan interest. So jadi bank tetap nak kena bayar kepada penyimpan. So jadi tak adil lah. Bank, kita simpan duit kat bank, kita labur dekat bank, produk bank, bank kena bayar pada kita. Tapi kita tak payah bayar kat bank. Nampak? Kan tak mismatch. Dia mismatch. Bila dia mismatch ni, dia bahaya untuk sistem kewangan negara dan sistem kewangan perbankan lah. Dan kata sebab itu bank negara terpaksa membenarkan bank ni untuk accrued interest, nama dia. Faedah yang terakru. Accrued tu maknanya dikira lah, diambil kira. So maknanya setiap tempoh yang ditangguh itu ada bayarannya, bukan percuma. Itu dia maksud dia. Kemudian yang seterusnya, kekurangan yang seterusnya adalah kalaulah bank tak ambil interest tadi tu, interest tidak terakru ataupun profit tidak terakru, dia akan memberi kesan kepada bank punya shareholder. Bank punya shareholder ni adalah KWSP antaranya, antaranya lah. So dan banyak lagi syarikat-syarikat besar, Kuab dan syarikat-syarikat ni semua saling berkait dalam negara kita. So jadi dia akan ada domino effect kepada semua. Semua akan menghadapi kurang dividen, kurang pendapatan,
KWSP pun mungkin akan lebih rendah lagi dan seumpamanya. Baik, kemudian ke seterusnya, kekurangan dia yang ke seterusnya, kaedah opt out, iaitulah kaedah kita nak tidak mahu terima, tidak jelas. Tidak jelas. Itu kekurangan dia. Ya, sebagaimana yang telah pun diberitahu oleh Bank Negara 1 Mei, itulah hari ini, bahawa dia menyerahkan kepada individual bank untuk menentukan cara untuk bagaimana nak buat. So bank pun belum sempat mesyuarat sebahagian dia. Majlis Penasihat Syariah bank-bank pun saya rasa ada yang belum bermesyuarat. Ada yang belum sempat mengeluarkan fatwa dan qarar untuk bagaimana mereka menstrukturkan. Malah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara pun kita masih tunggu fatwa daripada mereka, pun tidak ada diwar-warkan lagi. So, jadi ini bagi Islamic Finance dia akan jadi tanda soal lah. Tapi bagi kewangan konvensional jelaslah kan. Tapi tetap masih perlu menolak ataupun tidak menerima moratorium. Jadi itu pun tak jelas lagi. Sebab contohnya macam saya, bank yang saya dapat notis adalah Maybank. Ada sebahagian bank lagi tidak berikan apa-apa, tidak ada komunikasi kepada kami. So, jadi ini menjadikan kita pun tak sure macam mana ni kan. Kemudian yang ke seterusnya, kekurangan ke seterusnya, bank kata, kebanyakan bank, hampir semua bank di negara kita alhamdulillah mengatakan mereka berikan ruang, mereka tidak akan compoundkan interest yang tertunggak itu. Maknanya dia ambil interest je, interest dengan tempoh je, dia tak ada ambil compounding punya effect. Maka itu menjadikan kos murah sikit. Saya akan tunjukkan sekejap lagi apa akan jadi kalau kita ambil. Tetapi bank tak disebut, maknanya pada bulan Oktober kita tidak akan compound apa-apa. So, jadi mungkin dia akan compound lepas tu, wallahu alam. So bank pun tak ada beri jaminan apa-apa, dia hanya sebut pada tempoh 6 bulan ni saja. Baik, kemudian yang seterusnya, ada juga mengatakan bahawa ada sebahagian bank dalam moratorium ni dia pinjam dengan bank lain. Bila dipinjam dengan bank lain, maka bank lain tu tak berikan kepada dia moratorium. So jadi dia, contohnya bank A ambil daripada bank B, bank A bagi pinjam daripada bank B, tu bank A bagi pinjaman kepada pelanggan. Pelanggan dapat moratorium tak payah bayar, tapi bank A masih kena bayar ke bank B. Mana nak dapat duit kan? So dia kena guna reserve dia ke apa. Jadi ini akan menjadikan tak kemas. So kekurangan berlaku di situ. So adakah patutnya moratorium di sini di pelanggan, di sini pun bank ni adalah bank A adalah pelanggan kepada bank B, so dia pun pelanggan tapi dia tak layak. So ini menjadikan ada sedikit tak smooth lah, tapi memang sukarlah benda ni, saya faham lah kan. Jadi itu adalah segmen pertama, habis kekurangan dan kelebihan. So jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil atau tak ambil, kena tengok keadaan kewangan kita. Saya dah beritahu tu. Kelebihan, kalau tuan-tuan termasuk di kalangan orang-orang yang begitu, maka bolehlah ambil, berbaluilah ambil. Tapi kalau tuan-tuan tidak termasuk daripada kalangan orang yang begitu, gaji masih okey, kerja pun secure lagi, kemudian pendapatan bertambah contohnya sebab jual sanitizer ke, jual glove ke, jual apa ke kan, ataupun jual runcit ke, yang rider ke sebagainya, maka tak perlu ambil, lebih bagus daripada mengambilnya. Okey, habis segmen pertama. Sekarang kita pergi segmen yang kedua. Segmen yang kedua kita nak terang sikit tadi, apa maksud 6 bulan ni dia tambah dengan tak tambah ni, apa benda ni? Ini untuk ini jom kita tengok saya punya penerangan dan coretan-coretan ringkas saya. Okey, jom. Okey. So ini adalah satu gambaran sebagai contoh pinjaman perumahan ni 500,000 Kemudian interest rate dia ataupun kadar faedah dia adalah 4%. So jadi dia punya formula dia senang je. 500,000 kali 4%, iaitu 0.04 bagi 12. So dapatlah interest sebulan
adalah 1666.67. Ini yang sebut ni. Samalah. Okey, katalah yang asalnya kalau di luar negara interest charge akan compounding. Apa maksud compounding tu? Compounding tu bermaksud pada bila dia tak bayar bulan April ni tak bayar sebab katalah moratorium dah bermula. So bulan depan tu interest tu akan bertambah. Itu compounding. Compounding berapa persen? Iaitulah compounding dia adalah samalah. Compounding dia adalah tadi 0.04% setahun. So kalau kita bagikan 12, kita akan dapat 0.00333. Ini interest. So jadi bila masuk compounding itu adalah 0.003333 ini kali dengan interest yang tak bayar sebelum tu, iaitulah 1666.67 kan. So jadilah kita dapatlah RM5.57. RM5.57 ini campur dengan yang lepas ni, itu compounding. Dia campur, dia masuk. Yang lewat ni, yang tak ni, bukan lewat, dia tak bayar ni, dia campur di interest ni. Dia bila dia campur satu, jadilah 1672.22. Nampak? So jadi interest ni bertambah, yang ini tak bertambah. Yang ini yang compounding. Kalau yang compounding ini memang berat lah tuan-tuan. Bila ini bertambah, kemudian pada bulan seterusnya bertambah dan bertambah dan bertambah, semua kiraan dia sama, cara yang sama. Semua ini akan meningkat dan menaikkan outstanding balance, iaitulah yang ini. Okey, ini saya beri satu contoh lagi. Contoh yang ini adalah again 500,000 punya pembiayaan dengan kadar 4.5% untuk 30 tahun. Monthly payment jadi 2,533. So kalau kita pecahkan dalam amortization table, yang ini kita kena faham. Ini dekat back end bank ni nampak. Biasa kita tak nampak. Amortization table dia akan pecahkan kepada 2. So kita punya pinjaman 500,000. So kita kena bayar interest 4%. Ada principal pun kena ada bayar. Principal adalah pokok daripada 500,000, interest adalah interest sahaja. So maknanya kita kena bayar 500,000 campur 4.5% daripada 500,000 reducing balance. Ini namanya reducing balance. Formulanya macam inilah. Kalau kita nak tengok, iaitulah jumlah pinjaman asal 500,000 kali bilangan tahun pinjam 30 tahun kali kadar faedah 4.5%, 0.045, bahagikan bilangan ansuran bulanan 360 hari, maka 360 bulan, dapatlah kita 1,875 interest paid. Interest yang kena bayar. Baik, ni datang daripada mana? Yang ini panjang cerita. Yang ini datang daripada sistem bank. Cuba kita tengok di sini. Okey, kita tengok ni amount of loan 500,000 kita masukkan. Kita pakai calculator je, senang. Kita masukkan tadi berapa? 4.5 interest rate. Kita masukkan berapa tahun? 30 tahun contoh. Kita tengok amortization table, kita katalah kita bermula bayar Januari 2020. Kita calculate, maka dia akan keluar jadual pembayaran kita secara penuh. Ini dia. Kita tengok besarkan sikit. Okey. Ini dia. Ini nampak. Boleh kita tengok sini. Principal paid ni datang daripada mana? Dia macam ni. Ini satu lagi contoh. Kita masuk sekali lagi. 500,000. Katalah tak ada down payment. Ini senang kita. 30 tahun 4.5%. Kita calculate. Okay, kita calculate ini dia. Interest, principal. Dia automatic. Dia adalah sistem bank. So dia akan campur interest, campur bayaran principal. Pada peringkat awal bayaran principal kecil, interest maknanya kita bayar part ni, warna kuning ni. Kita bayar interest dia banyak. Sebahagian principal kecil. Kalau kita dapat potong principal, interest akan potong. Tapi sebab kita sengaja sistem bank, dia bayar interest dulu. Profit principal dia bayar kemudian. Bukan kemudian, dia bayar kecil. Macam ni, kecil. Setiap tahun. Ya. Dia akan bertemu juga nanti dekat sini.
Tapi dekat sini kita tengok pada secara umum principal 55%, interest 45%. So jadi inilah yang orang puji kata conventional bank murah ni. Tak pernah murah sebenarnya, semua sama saja. Iaitulah principal campur interest, dia jadilah sebanyak ini. Principal 500,000 kita pinjam pokok, interest sahaja kita bayar untuk 30 tahun 412,000. Total adalah 912,000 kita bayar untuk 30 tahun. So jadi yang Islamic Bank dia tak buat macam ni, tapi dekat back end dia kiraan dia macam ni, tapi dia terus kontrak. Dia terus kontrak 912,000. Kita beli rumah ni kononnya 500,000, kita buat pembiayaan dengan bank, maka kita jual beli rumah tu sendiri, jadilah harga rumah yang bank jual kat kita dengan tangguh untuk 30 tahun 912,000. Sebab macam ni, campur dengan ni, campur dengan ni. Itu kontrak. Sebab tu Islamic Bank nampak mahal, sebab dia tak 912,000 in upfront. Tapi conventional bank dia tak nampak ni kat belakang dia. Orang bank je nampak. Okey tuan-tuan. So jadi kalau kita lihat dekat sini, pembahagian dia telah pun dibuat. So jadi sekarang kita lihat balik tadi yang ini. Okey, mana dia hilang pula. Okey ni. Okey, setiap bulan ada pembayaran. Boleh lihat di sini menurun. Bila kita bayar, dia turun. Ini tak ada moratorium. Kita bayar, dia turun. Sini pun naik. Kita bayar, interest lagi banyak. Kemudian principal dia, yang ini menurun, yang ini menaik. So menurun, naik gitu kan. Sampailah kita bayar pada tahun yang ke-30, maka habis. Loan 500,000, interest, total loan dengan interest 912. Begitu. Islamic Bank dia buat jual rumah tu pada kita 912 terus. Zalim ke? Tidak tuan-tuan. Kerana itu adalah disebut di dalam harga cash untuk daripada kitab saya ni, harga cash untuk harga bayaran semasa bagi pembelian bertangguh. Nampak? Al-thaman qad yuzadu li makanil ajal. The price will possibly rise due to its deferred payment. Hanafi school of thought. Maliki ja'ala liz-zamani miqdarun min al-thaman. Deferred for the deferment for some period of time has value in its price. Mazhab Syafi'i pula, al-khamsatu naqdan tusawi sittatan nasi'atah. Iaitulah 5 kalau bayar cash, kalau bayar tangguh 6. Mazhab Hanbali pula, al-ajalu ya'khudhu qistan min al-thaman. Tangguh mengambil sebahagian daripada harga. Lalu inilah dia penangguhan. So sebab itu Islamic Bank dia tak kenakan interest, dia buat jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, tapi dia incorporate dia punya profit di dalam. Maka sistem wise dia ikut sistem yang lebih kurang sama untuk pengiraan supaya tak keliru. Tapi ia kontrak berbeza. Kira nampak macam sama, serupa tapi tak sama. Okey? Baik, sekarang kita pergi balik sini. Okey, sekarang kita tengok di sini. Ini contoh. Apa akan jadi kalau kita ada 3 pilihan? Yang pertama, kita tak bayar moratorium setiap untuk 6 bulan ni. Maka bila kita tak bayar, interest terakru. Dalam gambaran ini, interest terakru part ni 1,56250. Jadi bila bulan seterusnya dia wujud dan dia terakru dan compounding. Sebab tu compounding interest 1,567 dia naik. Sama macam contoh yang saya buat tadi. Yang ini saya buat 1,875. Lepas tu dia bayar. Bulan Februari dia bayar, March dia bayar, April dia bayar, Mei dia tak bayar. Dia nampak ni, interest patutnya menurun, tapi sebab dia tak bayar, dia menaik. 67 je 74, 74 je 81, 81 je 88, 88 je 95. Naik. Lepas tu bila dia bayar, bola turun balik. Nampak? Ini adalah contoh compounding interest. Contoh tidak compounding adalah yang ini. Iaitu interest dia biasa, katalah dia tak bayar. So sekarang ni dia tak bayar. Katalah bulan April dia tak bayar, sampailah September tak bayar. So ini semua dia tak naik macam ni. Nampak ni? Ini 1,562 kan.
1560, 1567 kan. Ini naik sebab compounding. Yang ini tak naik sebab tak compounding, tapi sebab bayar. Tapi sekarang yang ini kita tak bayar. Bila tak bayar, bank-bank kata kita tak kenakan compounding, tak kena macam ni. Tapi kena macam mana? Tak jelas. Bank pun belum sempat nak bermesyuarat agaknya nak beritahu kita macam mana dia nak adjust sistem komputer dia. Dia nak ubah sistem di back end, dia pun tak sure lagi. Kalau ini tak kena, tapi adakah kita akan selamat? Tak, ini dia potong ni, contohnya dia potong ni, dia potong, bawa keluar. Dia bawa keluar, dia letak mana? Cuba tengok sini. Dia bawa ke hujung ni contohnya. Ni 2049 kan. Dia letak kat 6 bulan lagi sini. Zoom. Patutnya kat sini habis dah interest. Tapi sebab dia bawa kat bawah ni, dia letak dekat bawah ni contoh ni. Contohlah. Kan? Memang betul lah macam cara ni. Maka takkanlah kat sini free. Tak free. Ada interest. So interest ini bila jadi lewat, tambah je bulan, tambahlah interest. Maka sebab itulah bank negara sendiri, kalau kita tengok di sini, bank negara sendiri telah pun menyatakan di dalam page mereka, kalau yang Islamik pun akan terkesan, dia kata. Mula-mula kita ingat kita tak kena. Islamik mungkin kita kata tak kena sebab Islamik tak boleh naik dah, kecuali kalau pembiayaan tu menggunakan konsep ijarah, iaitulah sewa. Sewa boleh adjust. Contohnya saya sewa bangunan ni untuk 3 tahun. Lepas tu tahun yang keempat saya revision, naikkan sikit. Boleh. Memang okey. Tapi kalau yang konsep murabahah, komoditi murabahah, tak boleh naik dah. Dia dah fix tadi macam 912,000. Nak naik mana boleh. Kalau naik jadi riba. Imma an tuqdi, imma an turba. Jadi riba, kata majoriti ulama. Maka sekarang ni kita ingatkan kita tak kena awal. Tapi tiba-tiba keluar yang baru menunjukkan macam Islamik pun you kena buat juga. Sampaikan ini dokumen yang keluar dalam bank negara punya ni, dikeluarkan 1 Mei, boleh tengok ya, hari ini menunjukkan Islamic Bank pun kena, dan ada perubahan total pembiayaan yang kena bayar, iaitulah walaupun tak banyak, ni contoh ni tak banyak sebab 50,000 punya pinjaman kereta, pembiayaan kereta. Kalau rumah akan naik sampai mungkin 11,000. Kalau ini 50,000, 500,000 mungkin naik 11,000 kan. So jadi macam mana syariah nak mengharuskan? Itu perbincangan kita untuk segmen ketiga. Tapi yang penting, kalau tuan-tuan ambil, ini akan berlaku. Kalau tuan-tuan betul-betul perlu, ambillah. Kalau tak perlu, opt out. Jangan ambil. Okey, sekarang kita pergi ke sini. Kita pergi semula ke, boleh duduk depan. Okey, saya harap saya telah cuba menjelaskan secara layman habis-habisan. Orang awam pun faham betulnya. Kalau tak faham tu, saya surrender lah. Tak boleh nak buat apa dah kan. Sekarang saya bagi ke pertanyaan tadi, bagaimana Islamic finance? Konvensional punya biarlah, ikut dia lah kan, kita tak tahu. So yang Islamic finance ni macam mana? Kalau ijarah, okey, Islamic hire purchase boleh naik, tak ada masalah. Itu mungkin mudah. Tetapi kena ada borang, kena ada persetujuan. Dan bank negara sebut dalam dia punya dokumen, tak boleh ada kos legal tambahan. Tak boleh. Apa-apa legal fee semua tak boleh. Bank kena absorb kos lagi, bank kata kan. Tapi tak apalah, sebenarnya di syariah boleh buat one page pun tak ada untuk ni pindah harga jadi meningkat, tak ada masalah. Tapi katalah tapi bank nak ambil sentiasa berhati-hati, so ada legal seumpamanya lah. Baik, sekarang kita jumpa bincangkan segmen yang ketiga. Buat 30 minit. Saya nak cuba habis sebelum 1 jam kan. So, jadi segmen yang ketiga adalah macam mana Islami nak naikkan. So ulama di peringkat antarabangsa ada berbincang. Sebab moratorium ini bukan hanya di Malaysia, tapi juga ada diwartakan di luar negara, termasuk negara-negara Arab. So ulama-ulama ini terbagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, yang mana mereka ini dianggotai oleh beberapa tokoh yang besar dalam Islamic Finance dan Fiqh Muamalat. Antaranya Dr. Hussein Hamid Hassan, Abdul Sattar Abu Ghuddah, Nizam Yaqubi, Abdul Rahim Sultan Al-Ulama, Abdul Aziz Qassar, Dr. Walid Hadi dan lain-lain, semuanya saya kenal. So mereka mengatakan hukumnya harus.
untuk bank meminda. Untuk meminda. Dan walaupun ada peningkatan di dalam harga jualan komoditi, jualan rumah tu contohnya, tetap walaupun ada peningkatan, mereka cuba membawa beberapa hujah. Kalau ijarah, sewa beli tu tak ada masalah. Yang kedua, mereka bawa hujah, dia kata wad'ul jawa'ih. Ini hujah dia yang pertama. Wad'ul jawa'ih, iaitulah seolahnya kita ada buat kita ada tanah, kita sewakan kepada orang, dia pun dah biasa dapat 10 tan hasil contohnya. Dalam keadaan biasa kita pun dah tahu 10 tan, dia dapat 10 tan, 12 tan, 11 tan contoh. Tiba-tiba berlaku belalang yang luar biasa, lalu hasil menjadi 5 tan. Ini menjadikan pihak penyewa ini tak mampu nak bayar, sebab ini sudah luar kawalan dia. Ini datang daripada COVID, ini datang daripada belalang, ini datang daripada tsunami ke apa benda lah, na'udzubillah min zalik. Maka dia tak boleh nak bayar. So, maka bolehlah, patutnya tuan punya tanah memberikan diskaun al-hat atas dasar wad'ul jawa'i, kerana sebab luaran yang mendatang. Maka ini diharuskan dalam Islam. Maka ulama dia kata kita gunakan konsep wad'ul jawa'ih kepada bank-bank. Kerana COVID ini, maka kita boleh kenakan tambahan ini. Tapi pandangan hujah pertama ini ditolak oleh kumpulan ulama yang kedua. Okey. Kumpulan ulama yang kedua diketuai oleh Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani daripada Pakistan, Dr. Syekh Abdul Rahman Saleh Al-Atram daripada Saudi, Dr. Ali Aswa daripada Jordan, Husamuddin Afanah, dan ramai lagi. Okay? So jadi mereka ini tak setuju. Mereka kata, mana boleh guna cara tu? Itu tuan tanah duk bagi diskaun, ini kita duk bagi naik. Tak sama, kan? Tapi mereka kata, yang mula-mula kata lebih kurang sama, sebab suasana tu menyebabkan dia kena win-win. So jadi tuan tanah, iaitulah seolahnya bank, bagi ruang untuk tangguh. So kamu kena bayarlah akan datang, kan? Lebih sikit. So jadi konsepnya wad'ul jawa', tapi tak sama sebiji dalam kitab fiqh wad'ul jawa'ih punya konsep. Cuma ambil spirit wad'ul jawa'ih. Tapi kumpulan ulama pertama setuju, kumpulan ulama kedua tak setuju. Okey, habis. Tu hujah yang pertama, setuju dengan tak setuju. Hujah yang kedua, kumpulan ulama yang kata boleh, mereka kata kita gunakan konsep hibatun mubtadi'ah. Iaitulah contohnya, kita jual, contohnya saya jual laptop pada orang A. Dia kata harga laptop ni 2,000, ambil lah. Lepas tu orang yang beli tu kata, okey lah, saya ambil 2,000. Lepas tu dia dah ambil, tiba-tiba dia kata, tak apalah doktor, sebab doktor saya suka doktor, saya bayarlah 2,100 saja, bagi lebih. Saya kata, alhamdulillah, ni apa ni? Dia kata ni hibah, hadiah. Itulah dia konsep hibatun mubtadi'ah, iaitulah hibah yang terasing daripada harga. Dia diberikan secara free of charge, secara sukarela. Ataupun saya pun boleh juga, saya kata, saya ni bagi laptop ni 2,000 ni, ambil lah. Tu kawan tu, pembeli pun kata, okey, saya setuju. Tapi sebab kamu ni anak-anak buah saya bagilah sekali dengan handphone percuma, ataupun keyboard percuma, tambah, tak masuklah harga. Itulah dia hibah mubtadi'ah. Maka kumpulan ulama yang pertama ni nak gunakan konsep ni lah. Dia kata boleh di antara penjual dan pembeli, sebab dalam Islamic Bank dia konsep di penjual dan pembeli. Boleh penjual dan pembeli untuk adjust harga naik atau turun, pulang pada mereka. So dalam konteks COVID, mereka nak naikkan. Contohnya bank kata, okey, pelanggan, kita naikkan sikit lah, aku bagi kau tangguh sikit, naikkan, boleh tak? Boleh. Okay, suka sama suka, okey lah. Begitu. Tapi ini dibantah oleh ulama yang kedua. Kumpulan ulama kedua kata, tak boleh tu, salah, tak tepat. Kerana konsep hibatun mubtadi'ah itu adalah tidak ada kaitan dengan penangguhan hutang. Konsep bank, penangguhan hutang monetary.
Ya, iaitulah bila dilakukan penangguhan, kerana penangguhan harga menjadi naik, berkait korelate dengan jelas, ia adalah riba jahiliyah, kata ulama kumpulan kedua. Betul juga. Sebab imma an taqdi wa imma an turba. Sama kamu bayar sekarang atau kamu akan, itulah ain riba. Itulah dia lubuk riba yang paling yang dimaksudkan dalam Quran, iaitulah kamu lambat bayar, kami naikkan harga. So jadi itulah yang ada. So tak kena untuk digunakan hibatul mubtadi'ah kepada konsep moratorium tadi. Ditolak lagi sekali. Balasan kumpulan pertama tak keluar lagi. Okey. Kemudian hujah yang ketiga. Dia kata hujah yang ketiga iaitulah tangguh ini, kita bagi tangguh 6 bulan, dia kata. Lepas tu harga naik ke atas datang, itu adalah janji saja. Itu janji saja. Itu tidak la yalzamul wafa. Contohnya disebutkan dalam kitab Ibnul Muflih, dalam kitab Al-Mubdi', iddatun wa tabarru' la yalzamul wafa'u bih. Iaitulah janji dan derma tidak wajib untuk ditepati. Pula dah, kan? Maknanya berdosa lah. Tapi maknanya dari sudut qadaan tidaklah wajib. Dia bukan kontrak, dia hanyalah janji. Tapi jangan guna pakai benda ni, kan? Untuk orang politik ni jangan pakai lah. Okay? So jadi kita nak sebut, maka dia pun kata hujah dia, maka kita anggap bahawa tangguhan tadi tu dan bayar lebih yang akan dibayar lebih tu belum pasti, kata kumpulan pertama. Sebab belum pasti. Mungkin dia akan ada duit lebih, dia akan bayar di tengah jalan, belum sampai 30, tak sampai pun 30 tahun campur 6 bulan. Sebenarnya 28 tahun campur dah habis dah, sebab dia ada duit, dia bayar lebih, maka tak kena. Maka kerana tidak lazim, tidak confirm, uncertain, itu menyebabkan dia tidaklah haram dan bukan riba jahiliyah, kata ulama pertama. Campur huraian saya sikit lah. Maka kumpulan ulama yang kedua kata, tak setuju juga. Tak boleh juga. Kerana kita tak boleh anggap dia sebagai janji yang tidak perlu ditepati. Sebab kita tahu adat bank ni, dia mesti ditepati. Kalau tak tepati, terus kena undang-undang. Maka nak kata ia jenis perjanjian yang longgar, tak. Bank semua perjanjian yang ketat. Maka uruf al-adatu muhakkamah, kata mereka. Iaitulah adat urfut tujar dipakai. Sebagai contoh, apa yang dianggap dipakai oleh para peniaga sesama mereka, al-ma'rufi 'urfan kal masyruti syartan, iaitulah dianggap uruf oleh peniaga satu kumpulan adalah dianggap sebagai syarat yang terikat, yang binding. Kumpulan yang pertama kata dia tak binding, dia boleh jajah nanti. Kumpulan yang kedua kata tak, biasanya binding. So mereka berbeza pendapat. Jadi kalau tak binding, dia tidaklah jadi riba jahiliyah. Tapi kalau binding, betul binding tu maksudnya macam binding, macam file kita binding tu, dia tak boleh lari dah, kan? So jadi dia wajib kena bayar lebih. Kalau wajib bayar lebih macam tu, riba. Kalau tak wajib, boleh. So jadi bank yang kena tentukan. So syariah advisor kepada bank akan perlu menjustifikasi dan takkifkan supaya dia tidak jadi binding, kalau betul-betul nak guna fatwa pandangan kumpulan pertama yang mengharuskan. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, hujah kumpulan lain pula. Kumpulan pertama habis dah, itu dia hujah di antaranya. Kumpulan lain pula, hujah mereka, ini adalah hal kerajaan masuk campur, kita tak ada kuasa, kita kena ikut saja. Ini kerajaan punya, yang kerajaan melihat dari sudut makro, dari sudut maslahat yang lebih baik, lebih besar. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, mereka kata. Iaitulah kaedah fiqh. Pemerintah berdasarkan data-data yang mereka ada, mereka membuat keputusan di atas kemaslahatan yang lebih ramai. So iaitulah kemaslahatan negara secara umumnya. So atas sebab itu kita tak boleh nak kata tidak. Kumpulan ulama yang kedua sekali lagi tak bersetuju dengan hujah itu. Mereka kata
hujah ini hanya terpakai kepada bab benda-benda yang tidak membawa kepada haram. Kerajaan memang ada taqyid al-mubah, iaitulah mengikat benda yang harus. Mereka boleh, contohnya tak boleh jalan kat jalan raya ni, kena letak lampu merah, ataupun sini tak boleh lalu kawasan ni. Contohnya macam bangunan yang ada COVID, dia tak boleh masuk kan, dia letak dawai, boleh, itu memang harus, itu kerja mereka, memang tidak ada masalah. Tapi itu adalah benda-benda yang umum, yang tidak ada bercanggah dengan syariat. Tak boleh maknanya benda yang bercanggah dengan syariat. Okey, kerana maslahat saya nak wanita di kawasan sekian-sekian menjadi pelacur semuanya, kerajaan dia kata, boleh tak? Mana boleh? Tak boleh. Kata ini maslahat, contoh, tak ada maslahat yang bercanggah dengan syariat. So jadi perkumpulan ulama itu saya urai tambahan. Jadi kumpulan ulama dia kata tak boleh kerana ianya tadi bercanggah dengan hukum riba. Maka kalau kita kata ini boleh, maka boleh belaka untuk mengubah-ubah syariat di atas hujah bahawa ia adalah hak eksklusif pemerintah. Sedangkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk, hatta pemerintah, hatta bapa, hatta suami, hatta ibu, dalam perkara yang membawa kepada kemaksiatan dan dosa. Okey. Baik, kemudian hujah seterusnya, kumpulan yang mengharuskan adalah iktifak dari zaman. Saya rasa itulah antaranya. Maka hasilnya kita masih menunggu Bank Negara punya Majlis Penasihat Syariah untuk bersidang dan memberikan panduan. Memberikan panduan. Walau bagaimanapun, di peringkat peribadi saya tak mahu nak berikan pendapat peribadi, walaupun saya kelihatan agak cenderung kepada kumpulan yang pertama kumpulan yang kedua yang tidak membenarkan penambahan harga. Kalau nak dibuat juga kena ada betul-betul satu kaedah yang jitu, yang jelas. Sebabnya kalau tidak, lepas ini akan menjadi presiden, iaitulah akan menjadi sandaran kepada kebolehan dan keharusan untuk mengubah-ubah harga jualan untuk Islamic finance. Jadi kalau dia berdasarkan kepada kontrak jual beli, maka dia dah tetap tak boleh nak naik dah. Kalau naik juga, maka akan ada masalah. Adalah percubaan-percubaan untuk menggunakan qard, sebagai contoh bank tolong bayarkan, dan kemudian bank ambil balik pada di hujung. Ada yang nak gunakan kaedah jual beli sekali lagi, tapi dibimbangi jatuh dalam qalbud dain yang diharamkan, iaitu Nabi SAW an bai'ud dain bidain, hadis yang menyatakan tidak boleh jual hutang dengan hutang. Jadi banyaklah perbincangan. Apapun, kita masih lagi menunggu pihak setiap bank akan ada say untuk berikan pandangan. Cuma dari sudut keharusan dan tidak harusnya dari sudut kita ambil, saya kata again, saya sebut, kalau tuan-tuan tidak ada keperluan, tidak perlulah ambil. Kalau rasa makin ada keperluan, ambillah. Jadi saya rasa itulah antara yang saya rasa sempat saya huraikan dalam tempoh 50 minit, sependek yang boleh, seringkas yang boleh. Sekarang ni phone ni dua-dua tidak menghadap saya tak nampak soalan-soalan anda. So jadi saya minta maaf kalau tidak dapat menjawab soalan-soalan kalian. Tunggulah, nanti akan ada alim ulama kewangan Islam, Dato' Abu Bakar sebagai contoh, akan buat live mungkin, berceritakan persoalan ini dengan lebih jelas selaku pengurusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara ataupun lain-lain ulama yang menulis. Saya terpaksa buat live sebab saya tak larat nak menulis panjang sangat, saya pun tak tahu nak ringkaskan. Jadi buat live sajalah, mudah cerita. So saya harapkan dapat saya menyumbang sedikit untuk memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan tetaplah sangka baik dengan Islamic Finance, Islamic Bank. Mereka bekerja keras. Saya tak terlibat dengan Islamic Bank mana-mana di Malaysia. Saya hanya menjadi dahulu dia terlibat. Sekarang ni saya tidak terlibat secara langsung. Maka kita tunggu kepada mereka yang terlibat secara langsung sebagai penasihat syariah di Islamic Bank. Saya sebut Islamic Banks, bukan Islamic Window, Islamic Banks.
Jadi sekadar itu saja, wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.